dua soalan. Pertama, macam mana status dengan hudud di Kelantan. Yang kedua, soalan berkaitan dengan dakwa orang mengatakan bahawa Presiden PAS bawa RUU 355 di Parlimen adalah sebagai satu bahan ataupun modal PRK. So macam mana respon? Baik. Saya nak respon soalan yang kedua kaitan dengan pelaksanaan ataupun isu dibentang atau dibawa cadangan RUU itu kerana PRK. PRK ni makna pilihan raya kecil, Sungai Besar baru ni lah. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya semua itu adalah mainan-mainan media. Semua itu adalah kita kata modal bagi orang-orang yang sengaja untuk tidak boleh menerima tentang usaha untuk kita memperkasakan mahkamah syariah. Apa yang berlaku ialah cadangan tindakan RUU telah pun dibincang di dalam beberapa mesyuarat PAS sejak daripada tahun lepas lagi. Maknanya tuan-tuan sekalian, ketika itu Tuan Guru Presiden pun tak tahu yang PRK akan berlaku di Sungai Besar kerana malaikat maut tak beri alamat apa-apa pada Presiden bahawa Nurul Kusnon. Nurul Kusnon ni saya pernah lawan dia dulu tahun 2004. Saya tanding di Parlimen Sungai Besar. Dan undi yang saya terima ketika itu lebih sedikit daripada undi yang Dr. Rani terima saya dekat 8,000 ketika itu. Jadi isu yang menyebut bahawa Tuan Guru untuk meraih PRK, isu untuk PRK itu tidak betul. Itu orang-orang yang sebagai saya tak ada kehabisan modal dalam konteks, sedangkan isu sedangkan RUU 355 ini telah dibincang, telah dibentang setelah ada petunjuk yang daripada pengamal undang-undang yang menyebut bahawa private bill boleh dilakukan untuk kita memperkasakan. Sebenarnya walaupun saya kata tadi bahawa kita tidak boleh nak melaksanakan hudud tanpa 2/3, tetapi atas tanggungjawab kita bahawa kok mana pun bumi ini mesti kita suburkannya dengan, sebab slogan itu bukan sekadar slogan. Di mana bumi kita dipijak, di situlah Islam kita junjung. Dalam kaedah kita memegang tentang tauhid pun kita baca dalam banyak tulisan-tulisan Iwan Hujjatul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun boleh jadi sebahagiannya agak tak berapa setuju dengan Ibnu Taimiyah dan sebagainya, tetapi antaranya dia dalam membahaskan tentang tauhid rububiyah pun, salah satu daripada kefahaman terhadap tauhid rububiyah itu ialah ala lahul khalqu wal amru. Siapa pun yang mencipta, dialah yang layak untuk buat peraturan. Jadi alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini mesti ditadbir mengikut peraturan yang mencipta alam ini. Kerja manusia nak memastikan bahawa alam ini mesti diurus, ditadbir. Maka usaha ini perlu ada pada setiap individu Muslim di semua mereka. Maka kerja mana-mana parti, mana-mana kumpulan ialah nak mengajak manusia kembali kepada undang-undang ini. Sebab itu ini sebahagian daripada undang-undang, untuk kita memastikan bahawa alam ini mesti ditadbir mengikut undang-undang yang mencipta alam ini sendiri. Maka oleh sebab itu tanggungjawab ini sama ada nanti kita akan ada peluang cukup 2/3 Parlimen atau tidak, tapi ada ruang sahaja kita kena ambil peluang ini. Walaupun kita kata bahawa memang kita hampir kata sukar kita nak melaksanakan hudud, tetapi apapun ruang untuk kita supaya akhirnya nanti bahawa undang-undang ini boleh terlaksana, maka jalan-jalan ke arah pelaksanaan itu mesti kita rebut bermula daripada awal. Kita perlu merangkap, mengambil, mengutip satu persatu, termasuk
kalau ianya masih dalam bidang kuasa negeri yang boleh dilakukan melalui bidang kuasa negeri, maka kita kena cari, walaupun terpaksa kita bawa private bill. Maka Presiden melihat hasil kesinambungan daripada Tuan Guru Nik Aziz supaya semua usaha mesti dibuat. Dan Tuan Guru menyebut, teruskan perjuangan aku selepas aku tidak ada nanti. Apa perjuangannya? Sebab itu zaman Tuan Guru Nik Aziz jadi Menteri Besar lagi, undang-undang yang digubal berkaitan dengan pelaksanaan beberapa kanun jenayah syariah telah diluluskan melalui Dewan Undangan Negeri Kelantan. Walaupun dalam beberapa perkara tidak boleh dilaksanakan sebab dia ada panel kod bersama dengan Kerajaan Persekutuan yang mesti diluluskan melalui Parlimen. Maka sebab itu menunggu Parlimen, dan ini boleh jadi menjawab soalan yang pertama tadi. Sebab itu Kerajaan Kelantan tidak boleh nak melaksanakan kerana apa? Kerana panel kod bersama. Itu kalau kita kata nak melaksanakan undang-undang hudud. Sebab bila kita sebut sebab undang-undang hudud, balik kepada 6 kesalahan yang telah disebut oleh Ustaz Imran tadi. Jadi oleh sebab itu, ada pun ruang yang kita boleh guna ialah dalam beberapa kesalahan yang tidak melibatkan kepada soal darah, kepada soal nyawa, yang melibatkan hanya dalam konteks sebatan. Kalau itu pun dulu, maka kita berilah hak kepada Kelantan untuk melaksanakan. Itu pun belum tentu lagi sebab belum diluluskan di peringkat Parlimen. Jadi bila dah diluluskan, barulah negeri terbuka ruang untuk melaksanakan. Walaupun dia dah dilulus, tetapi bila pergi kepada pelaksanaan, dia terpaksa ada satu arahan daripada. Sedangkan dulu ketika diluluskan, ada surat daripada Perdana Menteri ketika itu kepada Menteri Besar Kelantan supaya jangan melaksanakan. Jadi oleh sebab itu dia ada yang kita kata nak kena lepas dulu beberapa perkara di peringkat Parlimen, barulah negeri boleh melaksanakan. Sedangkan yang menentang tu tak ada kena-mengena pun dengan Kelantan pun. Kalau kita kata DAP pun bukan ada kena-mengena dengan Kelantan pun. Apa masalah yang dia takut sangat Kelantan? Dan dalam kajian Kelantan sendiri, umat Islam, rakyat Kelantan, diambillah beberapa responden di kalangan beberapa rakyat Kelantan daripada berbagai kelompok, petani, nelayannya, kalangan kerajaannya. Keputusan menyebut 90% lebih nak supaya undang-undang itu dilaksanakan di Kelantan. Jadi bila rakyat sudah minta, sepatutnya tidak perlu. Sepatutnya Parlimen boleh. Tetapi masalahnya, ini masalah Parlimen pula. Jadi sebab kita tahu bahawa walaupun tidak kena mengena dengan Kelantan, tapi ramai juga penentang-penentang tidak mau melihat pelaksanaan undang-undang ini berlaku di negeri Kelantan. Saya pun tak faham kenapa mereka tak boleh menangkan. Boleh jadi apabila Kelantan melaksanakan nanti, bahawa Kelantan akan menjadi satu negeri contoh yang akan mengatasi kepada negeri-negeri yang lain, yang melihat nanti masyarakat lain akan berbondong-bondong memberi sokongan. Termasuk yang dibimbangi ialah orang-orang yang bukan Islam. Ini boleh jadi, itu sangkaan saya lah. Kalau tidak, kenapa mereka menghalang daripada Kelantan diberi hak untuk melaksanakan? Wallahu a'lam.